Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu pada kali ini untuk meneruskan lagi perbahasan berkaitan bab puasa. Pada hari ini boleh rujuk buku muka surat 130 hingga 131 Kita akan teruskan perbincangan berkaitan rukun puasa terlebih dahulu. Rukun puasa. Perkara yang mesti ada bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, apa dia? Mesti ada niat. Bagi orang berpuasa, mesti berniat. Niat puasa, mesti kita niat atau berniat sebelumnya masuk subuh pada hari esok. Bermula pada hari ini, bermula maghrib, hinggalah sebelum masuk waktu subuh pada hari esok. Itulah waktu niat untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ataupun senang kita sebut, perlu berniat di malam hari. Niatnya sebelum kita puasa hari esok. Contoh hari esok kita puasa, esok hari Jumaat, maka kita kena berniat pada malam hari Khamis. Hari Khamis, iaitu pada hari Khamis tu malam, kita perlu berniat hari Khamis tu. Pada waktu malam tu. Lepas maghrib pada hari Khamis tu, kita dah boleh berniat untuk berpuasa pada hari Jumaat. Niat puasanya begini. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seulang, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulang. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saya ulang. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik. Selepas berniat, rukun yang kedua apa dia? Rukun yang kedua ni dia. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Antaranya apa? Antaranya kita makan ataupun minum. Dalam arti kata lain, kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Contoh makan dan minum tu, kita masukkan sesuatu dalam rongga tekak kita ini, maka perkara tersebut menyebabkan batalnya puasa kita. Bila mana kita masukkan makanan tadi dengan sengaja. Itu dia dua rukun puasa. Pertama mesti berniat dan kedua mesti kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya, kita masuk pula syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa. Bila sebut wajib ni tidak boleh tidak, mesti kita buat. Siapa yang wajib berpuasa? Syarat wajib berpuasa. Siapa yang perlu berpuasa dan wajib berpuasa? Pertama, Islam. Pertama, orang Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Orang kafir tak wajib dia berpuasa. Wajib ke atas orang Islam. Maka kita orang Islam, maka kita wajib berpuasa. Syarat yang pertama, Islam. Maka kita dah orang Islam, maka wajib kita puasa. Cukup lengkap satu syarat. Syarat yang kedua, baligh. Baligh ni telah cukup umur. Telah cukup umur. Maka kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Yang dah cukup umur, contohnya bagi perempuan yang telah datang haid
walaupun dia baru darjah 4 ataupun darjah 5, tapi dah datang haid, maka itu tanda dia telah baligh. Telah baligh. Maka wajib dia berpuasa. Dia dah cukup syarat, 2 syarat. Maka untuk kanak-kanak tidak diwajibkan. Tapi dia nak berpuasa, boleh. Ketiga, berakal. Berakal. Apa dia berakal ni? Orang yang waras lah. Jadi, orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Maka orang gila tidak wajib berpuasa. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Maka kita gila ataupun tidak? Ya, kita tidak gila. Itu bererti kita berakal. Dah cukup 3 syarat ini, maka wajib kita berpuasa. Kita lihat syarat yang keempat. Mampu. Syarat yang keempat, mampu. Mampu. Tidak uzur. Mampu tu tidak uzur. Dan tidak sakit. Itu mampu. Mampu tu kita sihat. Ada kemampuan untuk berpuasa. Ada kemampuan untuk menahan diri kita dari makan dan minum berlapar. Kita ada kemampuan, maka kita boleh berpuasa. Maka di situ, bila cukup keempat-empat syarat ini, wajiblah ke atas kita berpuasa. Bila kita Islam, baligh, berakal dan mampu. Mampu tu mampu berpuasa. Tidak uzur dan tidak sakit. Contohnya, nenek kita yang terlalu tua, tok kita yang terlalu tua, atau kita sebut terlalu uzur, maka tidak wajib ke atas nenek dan tok kita yang terlalu tua, yang terlalu uzur, yang tidak mampu, kan dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib nenek dan tok kita berpuasa jika tidak mampu. Jika tok dan nenek kita mampu berpuasa, maka wajib tok dan nenek kita berpuasa. Itu syarat wajib. Dan sekarang kita tengok pula syarat sah. Syarat sah ini syarat puasa kita itu diterima. Diterima. Jika memenuhi syarat-syarat ini. Syarat sah puasa apa dia? Pertama, Islam. Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya. Walaupun orang bukan Islam itu puasanya lebih baik berbanding kita. Tapi tidak sah. Kerana dia bukan orang Islam. Syarat pertama, mesti beragama Islam. Barulah sah puasa kita. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini khusus bagi wanita. Ini perkara ini khusus bagi wanita saja. Untuk lelaki tidak ada. Suci daripada haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, berakal. Ataupun mumayyiz disebut sini. Berakal. Dah disebut tadi berakal kan. Tidak sah puasa orang gila, pengsan dan belum mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila, pengsan dan belum mumayyiz. Gila sebagaimana kita sebut tadi, orang gila yang tidak waras akalnya, tidak berakal. Pengsan, orang yang seakan-akan tidur. Pengsan, dia tak sedarkan diri, maka tidak sah. Kalau dia berpuasa pun tidak sah. Pengsan yang, contoh pengsan sepanjang hari, maka puasanya tidak sah. Dia perlu ganti pada hari yang lain. Belum mumayyiz ni apa dia? Belum mumayyiz ni tidak dapat membezakan lagi yang mana baik ataupun buruk. Sebagai contoh, adik kita yang kecil tu, kita beri sesuatu yang berbahaya pada dia. Contoh, kita bagi pisau. Maka dia akan masukkan pisau tu ke dalam mulutnya. Kenapa? Sebab dia belum mumayyiz. Dia tak dapat membezakan mana yang bahaya, mana yang tidak. Berbeza dengan pisau diberikan kepada kita, maka kita akan simpan pisau ataupun kita akan guna dengan cara yang betul. Itu tanda kita telah pun mumayyiz. Itu bezanya. Yang ketiga, yang keempat, syarat sah puasa bertepatan dengan waktunya. Bertepatan waktunya. Iaitu tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Bertepatan dengan puasa ini, kita kena puasa. Kalau puasa pada bulan Ramadan, kita kena puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang wajib adalah puasa pada bulan Ramadan. Maka tiba-tiba kita puasa pada hari raya Aidilfitri. Maksud hari raya Aidilfitri ini hari pertama raya Aidilfitri. Begitu dengan Aidil Adha. Hari pertama raya Aidil Adha. Kita berpuasa. Maka tidak sah puasa pada hari raya, kedua-dua hari raya ini. Pada hari raya
pertama tersebut. Tidak sah. Itu dia syarat sah puasa tadi ada 4. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan lebih detail berkaitan hukum hakam puasa. Disebut sini, kanak-kanak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tetapi hukum puasa mereka sah. Hukum puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sekarang apa yang perlu kamu buat? Kamu jawab soalan di bawah ni. Pertama Ustaz tanya, rukun puasa apa dia? Di sini Ustaz dah sediakan 2. Kamu cari rukun puasa tadi. Apa dia? Ni dia. Kamu salin yang mudah je. Pertama, kamu tulis niat. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang batalkan puasa. Yang seterusnya Ustaz tanya syarat wajib puasa. Apa dia syarat wajib? Syarat wajib kat sini. Juga kamu ambil yang pendek-pendek ni, yang Ustaz tanda ni, yang Ustaz gariskan biru ni. Islam, baligh, berakal dan mampu. Ada 4 kan? Ambil yang pendek-pendek. Kemudian syarat sah puasa. Apa dia? Ada 4. Juga kamu ambil pendek-pendek di atas ni. Ni dia syarat sah. Pertama, Islam. Kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, berakal dan kurungan mumayyiz. Yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Cukup itu saja. Setakat itu saja. Jawab semua soalan di atas. Kemudian, hafaz niat puasa beserta maksudnya. Saya tambah satu lagi. Hafaz niat puasa. Mana dia? Niat puasa yang ni. Hafal ni. Niat ni. Sini. Kemudian maksud dia. Sampai sini. Ini hafal ya. Sebab ini penting untuk kehidupan kita. Bukan saja untuk peperiksaan. Tapi untuk kehidupan kita hingga akhir hayat. Guna buku ulum. Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.